Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Fahana binti Hartini yang bernama Metrik 272632. Okey, hari ini saya akan bercakap mengenai reka bentuk interaksi. Baiklah, reka bentuk interaksi ini merupakan aspek yang paling penting dan paling perlu dititik beratkan dalam menghasilkan sesuatu produk. Seperti reka bentuk ni sendiri terdiri daripada susun atau teks, gambar, butang dan menu dalam satu produk. Manakala interaksi ini pula merupakan sebuah tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Apabila manusia menggunakan satu produk, dia akan melihat produk ni mudah tak nak digunakan, senang tak nak cari button dia, ada tak menu yang diperlukan. Jadi benda ni semua akan kedua-dua perkara ni akan berkaitan antara satu sama lain. Oleh itu pelbagai sebenarnya aplikasi yang kita dapat lihat yang sangat mesra pengguna seperti Facebook, WhatsApp dan juga Instagram dan lain-lain lagi. Okey, sebagai contohnya kita akan lihat di Facebook sendiri. Facebook ini merupakan aplikasi yang dah lama sebenarnya bertapak di hati pengguna, di mana di sini dapat kita lihat dia menggunakan paparan yang mudah sangat digunakan oleh pengguna. Seperti kita tengok di story ni, kita dapat tengok butang tambah ni. Butang tambah ni untuk kita create story. Yang ini untuk kita buka dan tengok story orang lain. Dan button ni untuk membuat live video, untuk memuat naik foto, dan ini untuk apa yang sebelah kiri ni untuk COVID information, boleh lihat apa-apa informasi. Dan ini adalah button play video macam tu, dah tahu pengguna tu tahu okey button ni untuk play video. Okey, seterusnya sebenarnya terdapat 5 sebenarnya prinsip yang perlu dipatuhi oleh seorang pereka bentuk produk untuk memastikan produk itu dapat memenuhi permintaan pengguna itu sendiri. Jadi yang pertama adalah konsistensi, di mana semua elemen tu perlulah berada pada kedudukan yang sama supaya dia seragam. Sekiranya ada perubahan lah terhadap aplikasi itu, nescaya akan mengganggu pengalaman pengguna. Seperti contohnya Windows ini, button close ni berada di atas sekali paling kanan penjuru. Tapi kalau Mac OS pula, dia berada di belah atas tapi belah kiri penjuru atas. Jadi pengguna Windows yang kebiasaannya apabila dia menggunakan Mac OS, dia merasakan agak bingung sebab selalunya dia akan close button belah kanan, tiba-tiba dia kena close button belah kiri. Jadi dia akan tak kenalah pada dia. Yang kedua adalah kebolehan dalam membuat pemerhatian. Jadi prinsip yang patut mereka ni patuhi adalah kebolehan membuat pemerhatian. Kebiasaannya pengguna ni apabila dia buka satu aplikasi, dia akan membuat pemerhatian, atau dia akan membuat pemerhatian seperti kat mana button close dia, kat mana button setting dia, menu dia, search dia dekat mana, mudah tak nak cari. Kalau semua elemen tu kurang dan tak boleh dicari, bermakna produk itu tidak sesuai lah dengan dia, tidak mesra pengguna. Oleh itu menyebabkan pengguna ini berasa tidak selesa apabila menggunanya. Yang ketiga adalah satu produk itu perlulah memiliki sifat boleh dipelajari. Reka bentuk aplikasi ni perlulah mudah dipelajari dan mudah diingati. Sebagai contohnya aplikasi WhatsApp sendiri. Aplikasi WhatsApp ini didatangi dengan pelbagai fungsi ikon yang memudahkan pengguna itu untuk membuat pelbagai kerja lah. Seperti contohnya ini untuk membuat naik apa-apa jenis file seperti yang ini. Bila kita halakan mouse ke sini, ini adalah untuk foto and video. Kemanakala pula yang atas ni untuk memuat naik kamera, dokumen, kontak, dan juga untuk buat room. Dan ini adalah dari sebelah kanan ni pula untuk kita voicekan suara kita kepada orang yang kita nak chat tu lah. Dan ini adalah button untuk emoji. Okey, yang seterusnya yang keempat adalah kebolehan untuk menjangka. Jadi satu produk itu yang dihasilkan itu perlulah memiliki kebolehan untuk menjangka. Jadi ia membolehkan pengguna tu untuk menjangka perkara apa yang berlaku dalam aliran proses aplikasi tersebut. Contohnya kalau dia tekan ikon tu, apa yang akan keluar. Dia dah boleh predict dah benda tu. Sebagai contohnya pada aplikasi WhatsApp ni juga, seperti yang saya katakan tadi, contohnya gambar emoji ni. Okey, pengguna dah ingat dalam kepala. Okey, bila saya nampak gambar emoji ni,
bila saya tekan, dia mesti akan keluar emoji macam sedih, marah dan sebagainya, tepuk tangan dan sebagainya. Dia dah boleh predict dah benda tu. Jadi aplikasi antarmuka yang terbaik dapat membuatkan pengguna itu dapat menjangka apakah yang proses saliran tu akan berlaku. Dan yang terakhir sekali adalah maklum balas. Proses terakhir adalah maklum balas. Okey, maklum balas ini adalah boleh memberikan gambaran sebenar mengenai reka bentuk interaksi dan maklumat mengenai hasil reka bentuk tersebut. Sebagai contohnya, apabila kita nak buka sesuatu, kita nak buka YouTube, dia akan ada like macam loading, kan. So pengguna tu dia dapat tahu aplikasi tu sedang memproseskan apa yang dia nak. Jadi kalau sebagai contohnya, kalau aplikasi tu sebenarnya dia tak proses apa-apa pun. Contohnya bila kita klik YouTube tapi dia tak ada keluar loading dan sebagainya, pengguna tu akan tertanya-tanya lah apa sebenarnya yang berlaku pada saya punya sistem, apa sebenarnya yang akan berlaku pada saya punya laptop, kan, ada masalah ke. Jadi antarmuka yang tidak memberi gambaran yang jelas memang akan membuatkan pengguna itu berasa tak selesa lah untuk menggunakannya. Okey, jadi itu adalah antara kelima-lima prinsip yang perlu dipatuhi oleh mereka bentuk produk untuk menghasilkan produk yang terbaik. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah kebolehan membuat pemerhatian, yang ketiga boleh dipelajari, yang keempat kebolehan untuk menjangka, dan yang kelima adalah untuk maklum balas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.